إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الإسكندري شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: dan kata sehari semayang aku akan wiridku suatu malam daripada segala malam, dan kulanjutkan kakiku pada khiblat. Diseru aku, hai sari, duduk engkau akan kedudukan raja-raja. Maka kuhimpunkan kakiku. Kemudian maka kataku, Maha mulia engkau, tiadalah aku melanjutkan kakiku selama-lama. Ini sambung berkaitan dengan adab. Adab ni merupakan perkara yang penting, di antara perkara yang penting bagi orang yang salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada murid. Jadi mereka sungguh-sungguh menjaga adab. Kerana bila menyalahi adab atau disebut sebagai jahat adab, atau lebih ada juga sebut biadab, maka boleh menyebabkan berlaku apa disebut sebagai istidrat, yang halus-halus, yang seni-seni, yang mana seorang tu jatuh pada istidrat dalam keadaan dia tidak tahu. Jadi di ujung perbicaraan ini, Syekh Tok Pulau Manis ni dia bawa pengalaman kerohanian ulama-ulama sufi berkaitan dengan adab. Ini cerita sari, ya. Kata sari, semayang aku akan wiridku suatu malam. Jadi dia menjadi perkara kebiasaan ulama-ulama sufi, ahli sufi bangun semayang malam. Jadi dah menjadi kebiasaan, dipanggil wirid. Wirid ni benda yang kita amalkan secara konsisten, ya. Dan kulanjutkan kakiku kepada khiblat. Jadi dia tu makna kata mungkin kaki lenguh sikit kan, lunjuk kaki tu arah khiblat. Lunjuk kaki ke arah khiblat. Diseru aku. Jadi pada telinga hatinya dia mendengar macam ada satu seruan, nida. Seruan ke dalam hatinya itu yang berbunyi, ya, hai sari, duduk engkau akan kedudukan raja-raja. Yang ni duduk macam raja-raja, kan, membesarkan diri. Lanjut, lunjurkan kaki ke khiblat. Maka ku himpunkan kakiku. Ditarik balik kaki dia, duduk sila balik. Kemudian maka kataku, Maha mulia engkau,
tiadalah aku melanjutkan kakiku selama-lama. Jadi dia pun kata, ya Allah, Maha Mulia Engkau ya Allah, aku takkan lanjutkan, hulurkan kakiku ke kiblat selama-lama. Itu pengalaman yang berlaku kepada Sari. Jadi bila seorang tu dia jahat adab, maka dia akan mendapat bantuan daripada Allah, seruan-seruan ke dalam hatinya supaya perbetui balik benda yang silap tu. Sama ada seruan ini daripada malaikat ataupun seruan ini terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil khatir. Khatir yang datang pada malaikat kita sebut dulu, iaitu dipanggil ilham. Khatir, bisikan hati yang datang daripada Allah, itu disebut sebagai qatratun samawiyah. Jadi bagi orang yang Tuhan sayang, bila dia terlajak, maka dia akan diketuk hatinya, diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cakap, kita terlajak, kalau cakap kita tu menunjukkan kesombongan kita, dengan serta-merta kita ditegur oleh Allah. Jadi kalau orang yang tidak mendapat pertolongan Allah, dia buat silap, Tuhan biar kat dia. Dia lama terus silap. Akhirnya sesat daripada jalan yang sebenar. Jadi orang yang diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, bila dia tersilap, akan adalah teguran-teguran itu. Sama ada orang tegur, atau malaikat tegur, atau Allah Ta'ala sendiri yang tegur, iaitu mendatangkan khatir ke dalam hatinya, menyedari di atas kesilapan yang dilakukan. Dia pun patah balik, mohon ampun, berazam takkan buat lagi kesilapan yang telah dilakukan itu. Itu pengalaman Sari dalam makna kata ibadatnya itu. Dalam ibadatnya itu tersilap, terlanjur kaki, mungkin lenguh ke apa ke, tak menghadap kakinya kiblat, ditariknya balik kaki tersebut. Kata Sari tadi. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu an, maka berkekalan ia masa 40 tahun, tidak melanjutkan ia akan kakinya pada malam dan tiada siang. Kata Syekh Junaid, apa yang dia tahu, Sari sejak kejadian itu 40 tahun dia tidak melanjutkan, menghundurkan kakinya ke arah kiblat sama ada siang ataupun malam. Sekali silap ditegur oleh Allah Ta'ala, tak buat dah sampai bila-bila. Itu orang makna kata dia menjaga adab. Jaga adab. Kaki tak menghadap kiblat. Dan kata Abul Qasim Al-Khushairi radhiyallahu an, adalah syekhku Abu Ali Ad-Daqaq. Tiada bersandar ia pada sesuatu, maka adalah pada suatu hari dalam suatu tempat, maka berkehendak aku bahawa menghantarkan bantal di belakangnya, kerana aku lihat akan dia tiada bersandar. Maka ditaruhkan bantal itu sedikit-sedikit. Maka aku sangka akan dia bahawa gemar kepada bantal itu, kerana tiada ia atasnya farash atau musallanya. Seperti demikian itu. Kemudian maka katanya, tiada aku berkehendak kepada bersandar. Maka telah ketahui bahawasanya tiada bersandar ia pada suatu
selama-lamanya. Ini cerita pula pengalaman Abu Qasim Al-Khushairi radhiyallahu an. Dia kata apa? Adalah syekhku Abu Ali Ad-Dakhaq, tiada bersandar ia kepada sesuatu itu. Jadi tok syekh dia ni duk buat ibadat, mungkin duk tepi dinding ke, tak bersandar, kan? Jadi maka adalah pada suatu hari dalam satu tempat berkehendak aku bahawa menghantarkan bantal di belakangnya. Dia tengok tok guru duk sengam tu. Aku rasa kalau buah bantal duk belakang dia ni, dia sedap sikit bersandar lah. Tentu Datuk Guru ni suka kalau buah bantal. Ya. Kerana tiada ada atasnya farash atau musallanya, tempat sembah seperti demikian itu. Jadi dia duduk sembahyang di musalla, tempat dia tu, tempat duduk dia tu tak ada alat yang boleh menyebabkan dia boleh bersandar. Jadi aku ambil bantai bubuh belakang. Aku sangka dia suka. Bantal belakangnya. Kerana aku lihat akan dia tiada bersandar, maka aku taruhkan bantal itu sedikit-sedikit. Ambil bantal, tolak sikit. Nak bantu Tok Guru supaya Tok Guru dia ni uzur, orang dah tua, mungkin bongkok sikit, kesian tengok, ambil bantal bubuh kat dia belakang. Kemudian katanya, apa kata syekh dia? Tiada aku berkehendak kepada bersandar. Aku tak mau bersandar. Aku tak payah bersandar. Telah ketahui bahawasanya tiada bersandar ia kepada sesuatu selama-lamanya. Sebab itu aku tahu yang dia memang tak suka bersandar. Tak perlu, tak payah ambil bantai ke apa semua. Dia suka dalam keadaan yang tidak bersandar. Itu adab dia beribadat. Dia tak mau bersandar ke mana-mana. Kita ni cari tiang. Betul masjid kita tak buat tiang. Tiang tu kau pakai kumun tiang tu. Pakai nak bersandar kat tiang. Dia tak bersandar. Kerana bagi dia bersandar tu macam tak ada adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia lah. Wallahu alam lah. Itu cerita Syekh kepada Abu Qasim Al-Khushairi. Di ulama-ulama dulu ni semua dia ada tok guru dia. Tok guru dia apa hebat-hebat. Yang lain tak ada tok guru dia internet. Yang tu tok guru dia. Ulama dulu semua berguru. Jadi keberkatan guru tu mengalir kepada anak murid dia. Ni cerita lagi ni. Dan telah diceritakan orang akan seorang Sufia. Sufia ni ahli sufi lah. Dia ambil di perkataan Sof. Kalau di Madinah zaman Nabi, orang panggil ahli sufah. Panggil ahli sufah. Kenapa panggil ahli sufah? Ada orang kata panggil ahli sufah sebab sufah ni pakaian kasak-kasak. Mereka suka pakai pakaian kasak-kasak yang murah-murah, kain yang murah-murah, maka dipanggil ahli sufah. Jadi dipanggil sufiah juga, berarti perkataan sufi, bersih, hening, jernih zahir dan batin, di mana secara zahirnya mereka berpegang kuat kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara batinnya, hatinya penuh dengan keikhlasan, hening. Macam kita tengok air dalam kolam tu,
Dalam tasik tu nampak sampai kata ambil duit sini kita tahu nampak duit tu nampak. Jernih hati dia tu dengan Allah, tidak ada syirik sikit pun. Panggil ahli sufah. Tapi ada orang berpandangan mereka ni dipanggil sebagai ahli sufah kerana mereka sentiasa berada di saf hadapan dalam segala hal. Sebab mereka ni tak ada kerja apa-apa. Tak ada kerja. Ada datang pada Yaman, ada datang pada Syam, datang pada Mesir. Semata-mata mereka nak duduk di masjid, nak berjemaah dengan Nabi 5 waktu semayang. Mereka ni lah ahli sufah ni. Mereka ni tak pernah miss semayang berjemaah dengan Nabi. Sahabat-sahabat lain ada miss juga. Ada sahabat yang meniaga. Kalau tak keluar meniaga, adalah di Madinah semayanglah berjamaah. Tapi kadang-kadang dia keluar pergi kerja, pergi meniaga dan sebagainya. Tapi ahli sufah ni dia tak kerja apa-apa. Dia duduk di masjid tu. Dia ada tempat duduk mereka tu dipanggil serambi Masjid Nabi. Dia duduk di serambi tu, di situlah. Mereka duduk situlah. Pakaian mereka kebanyakannya selai lah. Atau 2 helai. Paling banyak 3 helai. Dia makan sehari sekali. Paling banyak dia makan sehari sekali. Sekali makan setengah mud. Setengah mud tu lebih kurang 200 gram. Paling banyak makan sehari sekali ya. Ada yang 2 hari sekali, ada 3 hari sekali makan. Kuat ibadatnya. Mereka semayang sunat 1000 rakaat sehari semalam. Mereka ni baca Quran, khatam sehari semalam, khatam 30 juzuk Quran. Tiap-tiap hari khatam Quran. Kuat ibadat. Jangan harap nak dapat saf depan. Mereka duduk dulu. Mereka duduk dulu. Kalau hari Jumaat, daripada petang lepas asar tu, mereka duduk di masjid. Tak berganjak pada saf depan. Orang lain tak dapat. Mereka ni duduk saf depan dah. Wuduk maghrib dia tahan sampai ke subuh. Kalau malam Jumaat dia tak tidur. Kuat ibadat. Kalau mengaji dia sampai dulu. Mereka ni duduk di depan Nabi, duduk sebelah Nabi. Bukan setakat dalam bab ibadat berada di saf hadapan, perang pun dia duduk depan. Nak pergi perang mereka sampai dulu. Duduk sebelah Nabi. Baik itu oleh kerana mereka sentiasa berada di saf hadapan, maka disebut mereka itu ahli sufah, orang yang berada di saf hadapan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah kasih, amat kasih pada orang yang berjihad di jalan Allah dalam keadaan bersaf. Dipanggil ahli sufah. Jadi Tok Guru ni kata, menceritakan ada seorang ahli sufiah hilang anaknya yang kecil, maka tiada diketahui baginya khabar 3 hari. Seorang ahli sufi tiba-tiba dia dapati anak dia hilang. Anak kecil dia tak ada, hilang anak dia. 3 hari tak jumpa, cari. Tak dapat apa khabar, berita ke mana anak dia pergi. 3 hari anak kecil. Anak kecil. Berapa umur wallah alam. Maka dikata orang baginya, jikalau engkau pinta akan Allah Ta'ala bahawa mengembalikan akan dia atasmu. Dia cuma jumpa hang ni, kalau hang minta kat Tuhan, Tuhan bagi punya. Dia kuat ibadat, orang yang hebat. Anak hilang 3 hari, kalau hang berdoa minta kat Tuhan, mesti Tuhan hantar balik punya, Tuhan bagi punya. Apa jawab dia? Maka katanya, berpaling aku atasnya pada yang hukum terlebih sangat daripada hilang anak.
Bila anak dia hilang, orang kata kat dia, makna kata minta doa kat Tuhan supaya anak dia dapat balik. Dia kata apa? Berpaling aku daripada hukum. Ya. Berpaling daripada perintah Allah. Berpaling daripada hukum Allah. Dia kata, yang tu dia kata sangat daripada hilang anak. Lebih dia takut, lebih dia bimbang daripada hilang anak. Hilang anak aku tak takut lagi. Tapi kalau berpaling aku daripada Allah Ta'ala, berpaling aku daripada hukum Islam, yang tu lah paling aku takut. Dia relax. Dia ni kuat berpegang kepada makna kata takdir. Tuhan hantar balik yang tak nak. Kata pun nak macam mana. Dia jadi macam tu. Mereka ni kita jaga buat macam tu pula. Bila anak hilang tak pergi cari. Allah, aku takut hilang juga apa. Hilang tahajud lebih aku takut daripada hilang anak. Dia hilang tu ya habis. Bagi mereka macam tu perasaan hatinya. Bagi dia yang paling takut berpaling daripada Allah. Berpaling daripada ibadat. Berpaling pada hukum Allah. Berpaling daripada syariat Allah, akidah Islam. Yang tu paling dia takut, lebih takut daripada segala-galanya. Ada orang cerita macam tu. Itu cerita hilang anak. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan kata Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu, tiada diperoleh seseorang darjat yang soleh hingga melalui 6 perkara. Ini nasihat Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ni dia anak raja. Dia seorang anak raja di negeri belah Rusia sana. Belah sana ada Azerbaijan, kemudian tu ada Turkistan, ada apa terkenal dengan apa Samarkandi, Abu Lais Samarkandi, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua mai di sana. Asia apa belah sana, belah Rusia sana. Termasuk Ibrahim ibnu Adham. Dia anak raja pada seorang raja di sebuah negeri di sebelah sana lah, sebelah Rusia sana. Kegemaran dia, minat dia memburu. Hari-hari dia memburu. Sebelum terlibat sebagai ahli sufi, dia kerja dia memburu, minat dia memburu. Satu hari dia nak berubah tu. Satu hari dia lepas memburu tu, biasalah pengiring dia tu akan sediakan ke dia makanan. Hampak kain apa semua, seperah buat keluar makanan. Nak berehat sambil makan. Tiba-tiba datang seekor burung gagak. Burung gagak ni ambil roti dia, buat terbang pergi. Dia kata gagak ni ambil roti. Gagak selalunya dia kalau dia ambil macam bangkai-bangkai, tempat yang ada bangkai di Kelangan, Bandar Kelang tu kan banyak burung gagak. Mana kalau sampah, lagi banyak sampah, benda-benda tak elok, bangkai-bangkai ni, gagak banyak. Dia ambil bangkai tu. Ini gagak ni ambil roti. Dia rasa pelik. Duduk saat lagi, dia main lagi. Dia main sambak roti tu. Dia kata, ni pelik ni. Burung gagak ni terbang tak laju sangat pun. Dia ikut belakang. Ikut. Dia tengok burung gagak ni masuk gua. Masuk dalam satu gua. Dia tengok berjauh. Apa burung gagak tu buat? Dalam gua tu ada satu orang. Dia tertambat. Kaki, tangan tambat belakang. Kaki dia tertambat. Dia tengok burung gagak tu, patuk apa? Roti tu suap mulut kawan tu. Sudah dia kata.
Bila burung gagak tu keluar, Ibrahim Adham pi jumpa orang ni. Dia buka ikatan kaki tangan semua. Dia pun bersembang dengan orang tu. Tuan ni dari mana? Saya ni, dia kata, seorang pengembara lah, saudagar. Lepas tu bawa barang dagangan. Saya dirompak. Pencuri main rompak, main serang kat saya. Ambil rampas semua barang-barang dagangan ni. Lepas tu dia bawa saya masuk gua ni. Dia ikat kaki tangan saya, dia buang saya dalam gua ni. Sejak saya duduk dalam gua ni, dia kata, dah berminggu-minggu dah. Burung gagak ni main bagi makan roti. Oh, dia. Sejak tu Ibrahim Adham mula terfikir pasal rezeki. Yang kata rezeki ni kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah hantar burung bagi makan. Sejak tu dia mula dah menjalan ke Sufyan. Allah anugerah dia, Ibrahim Adham ni, satu makam yang cukup tinggi. Dia panggil makam tawakul. Dia yakin rezeki pada Allah. Dia berjalan kaki daripada negeri dia pergi ke Mekah 12 tahun jalan kaki dengan tak membawa sebarang bekalan. Dia punya kuat keyakinan dia kepada Allah soal rezeki. Tu kata Ibrahim Ibnu Adham. Harun al-Rashid pada Baghdad nak pergi ke Madinah. Kemudian tu dia tengok ada orang duduk berdiri tegak semayang di tengah padang pasir. Dia tanya pengiring dia, siapa tu? Dia berkata, itulah Ibrahim Ibnu Adham. Dia. Tok guru saya cerita, satu hari ada satu orang hamba Allah. Dia nak pergi Mekah, nak kerja haji. Dia berjalan. Dia kira kalau ikut congak dia kira-kira lah, dia boleh berjalan satu hari berapa batu. Kemungkinan besar dia tak sempat sampai ke padang Arafah pada hari Ukuf. Kalau makna kata tak sampai, haji tahun tu tak ada. Sebab Ukuf ni rukun haji. Ukuf di Arafah. Ikut kira dia memang tak sampai. Itu satu malam dia singgah satu masjid. Dia semayang situ dan beriktikaf di masjid, berehat-rehat. Besok nak teruskan perjalanan dia. Dia berbaring-baring tu, rasa nak tidur, terlena. Tiba-tiba dia tengok 3 orang masuk dalam masjid tu. Lepas sembahyang sunat tahtu masjid, sembang dengan ni pengembara ni. Dia tanya lah, tuan nak pergi mana? Kami nak pergi Mekah. 3 ni perkenalkan diri mereka. Hang nama apa, hang nama apa, hang nama apa. Salah seorang daripadanya memperkenalkan diri, saya Ibrahim Ibnu Adham. Dia kata, boleh tak saya tumpang jalan sekali? 4 orang kan, dia 3, tambah satu lagi jadi 4. Kita nak pergi Mekah sekali. Dia berkata boleh. Dia pun jalan sekali. Dia sampai ke Mekah jauh lebih awal. Boleh buat umrah lagi. Sementara nak menunggu haji tu, ikut kiraan memang tak sampai. Itu kata wali Allah tu. Kalau berjalan dengan wali Allah, dunia ni jadi pendek. Dilipat oleh Allah Ta'ala. Dengan selangkah saja, mereka boleh sampai. Dia pun kerja haji sekali dengan ni. Dan ramai-ramai lama terpisah. Lepas tu balik, masa balik tu, balik lambat kan. Daripada Mekah nak pergi negeri dia, nak pergi ni sampai 2 minggu berjalan kaki baru sampai. 2 minggu. Mekah Madinah. Ada 2 minggu perjalanan, 14 hari. Nabi berjalan pun 12 hari. Tu dengan unta. Kalau berjalan kaki, tak lebih pada tu. Bila balik lewat. Pasal apa balik lewat? Pasal balik seorang. Kenapa masa pergi cepat? Berjalan dengan wali Allah. Macam kita api lah, pergi satu tempat, tambah api orang bayar.
Tambah balik orang tak bagi. Jalan kaki je lah. Jalan dengan wali Allah ni dia jadi cepat. Ini Ibrahim Ibnu Adham. Banyaklah cerita-cerita mengenai Ibrahim Ibnu Adham ni. Jadi Ibrahim Ibnu Adham berpesan. Kata Ibrahim Ibnu Adham radhiyallahu an, tiada diperoleh oleh seseorang daripada darjat yang soleh hingga melalui 6 perkara. Nak jadi orang soleh, betul-betul soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kadang-kadang orang panggil solah. Solah pun boleh juga lah. Solah, soleh. Jadi orang soleh ni, Ibrahim berkata, nak sampai makam martabat orang soleh, kena lalu 6 perkara. Apa 6 perkara tu? Pertama, tertutup pintu maksiat. Tertutup pintu nikmat. Pertama, tertutup pintu nikmat dan terbuka pintu kesakitan. Jadi dia sentiasa sakit susah. Pintu nikmat tu ditutup atau disempitkan. Dapat nikmat sikit-sikitnya. Kalau rezeki pun tak banyak dapat. Allah sayanglah tu. Kalau Allah bagi banyak, kita lupa. Allah bagi sikit. Dengan cara tak langsung, kita berbelanja sikit. Berpakaian ala kadar, makan minum ala kadar. Itu tanda-tanda nak capai sebagai hamba Allah yang soleh itu. Tertutup pintu nikmat dan terbuka pintu kesakitan. Kadang-kadang orang kata apa? Dah jatuh ditimpa tangga. Lepas satu susah, datang satu susah. Lepas satu susah, satu susah. Maka dengan kesakitan, kesusahan ini menyebabkan orang tu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Itu tanda Tuhan sayang tu. Kalau aku tak bagi yang susah, yang lupa kat aku. Lepas tu apabila kita, Tuhan buka, sempitkan pintu nikmat, Allah buka pintu kesakitan, itu alamat Tuhan nak bawa kita sebagai jadi hamba Allah yang soleh. Syukur. Itu dia. Nombor 1. Kedua, tertutup pintu mulia. Terbuka pintu hina. Pintu kemuliaan tertutup. Orang pun tak kenal kita. Orang pun tak muliakan kita. Terbuka pintu hina. Kita duk rasa diri kita ni sentiasa hina. Kita pun tak gaduh nak ego, nak bangga. Bahkan kita terasa hina di sisi Allah. Kita pun bangunlah waktu malam, beribadat, menghinakan diri kepada Allah. Memang kita hina. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu tu fakir di sisi Allah. Jadi jangan kita susah hati dengan kehinaan yang kena pada kita ni. Dua. Ibrahim Adham ni bercakap di atas pengalaman. Dengan rezeki dia, dengan tak ada apa yang senang kan dia boleh. Dia nak senang, dia tak ada masalah. Dia nak raja. Mewarisi tahta kerajaan sebuah negara. Dia boleh, tapi dia memilih hidup yang biasa saja. Ada cerita. Satu orang tu, bapa dia peniaga lah. Kira seorang jutawan, tokoh korporat yang kaya-kaya. Anak-anak dia semua dah terlibat dengan perniagaan. Cuma anak dia seorang je, anak dia ni yang bongsu. Dia tak suka hidup cara macam bermewah-mewah, apa semua dia tak suka. Lepas tu, oleh kerana semua dah kahwin, dia seorang lagi belum kahwin.
Lepas tu pak dia nak carilah bagi kahwin. Maka kahwin ni dengan seorang anak jutawan juga. Anak jutawan juga. Lepas tu fahamlah anak jutawan. Kalau nak kahwin tu tentulah pilih hotel yang hebat-hebat. Oh, belanja juta-juta nak kahwin dia. Dia tak selesa dengan keadaan yang macam tu. Dia lebih suka hidup cara sederhana. Dia rajin pergi masjid. Dia pilih kerjaya dia tak seorang guru. Seorang guru biasa. Dia lebih suka hidup macam tu pada hidup dengan mewah lah. Bagi guru ni. Akhirnya dia tengok keadaan macam tu, dia pun tak selesa. Lepas tu dia tak jadi kahwin. Tak mahu. Dia tak mahu. Dia nak cari orang yang sederhana, hidup biasa. Lama dia memilih pasangan dia seorang guru juga. Seorang guru di sekolah, buah sekolah. Hiduplah dia suami isteri. Lepas tu entah macam mana pak dia ni satu hari jatuh bankrupt. Perniagaan dia terlingkup. Jadi macam mana tak tahu, ada cerita panjang. Lepas tu pak dia mati. Bila pak dia mati, mak dia ni pula memilih untuk duduk dengan dia. Mak dia pun bila duduk dengan dia. Dia menjalani hidup biasa saja. Mak dia teringin sangat nak pergi umrah. Sedangkan gaji dia pun guru biasa, bukan kata tinggi sangat gaji. Lepas tu satu hari dengan izin Allah Ta'ala, isteri dia kata dekat suami dia, kat cikgu ni, kalau mak nak pergi Mekah tak apa, saya ada simpan duit, dia kata. Bagi mak pergi Mekah. Kan? Jadi dia rasa seronok dalam kehidupan yang sederhana tadi ni. Dia pun petang-petang dia ada rumah yang agak sederhana, dia ada kebun sikit, ada tanah sikit, belakang ni tanah tu dia exercise, tanam sayur apa semua. Dia seronok hidup dalam keadaan yang sederhana daripada hidup yang berpoya-poya. Hidup mewah tak tentu arah tu. Bukan kemewahan itu membawa kebahagiaan, tak ada. Kadang-kadang hidup sederhana ni lebih kita bahagia. Jiwa kita tak aman, tenteram. Siang kita kerja, malam boleh beribadat, kita boleh mengaji, kita boleh apa. Kan? Ada orang yang rasa bahagia dengan suasana yang keadaan macam tu. Bukan semua orang dapat bahagia dengan keseronokan. Ya. Ketiga, tertutup pintu kesenangan dan terbuka pintu kesukaran. Sukar. Yang dia hadapi kesukaran, masalah. Lepas masalah. Rupa-rupanya dengan banyak masalah ni, kita sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara tak langsung, kita makna kata sentiasa mengingati Allah Ta'ala bila kita dalam keadaan kesusahan. Senang ni selalu lupa Tuhan. Itu dia. Keempat, tertutup pintu tidur dan terbuka pintu jaga. Pintu tidur ni lalai lah. Kita lalai, tak ingat sesuatu, tapi terbuka pintu jaga. Ya khadar, sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga dalam semua keadaan, terutama dapat nikmat. Dia berjaga-jaga, takut nikmat ni salah guna, takut tak boleh kendali nikmat ni dengan betul, takut menyeleweng di atas nikmat. Dia sentiasa berjaga-jaga supaya tidak terbabas. Macam kita bawa kereta, yang terbabas ni bila kita lupa, lalai. Yang tu terbabas. Hidup dia macam tu. Kan? Itu dia. Kelima, tertutup pintu kaya dan terbuka pintu fakir. Tak nampak kaya dah kita ni. Tak nampak kaya dah, payah dah nak kaya kita rasa. Yang tu ada fakir memanjang.
Antumul fuqara ila Allah. Sebab itu kita tengok kan, ulama-ulama bila karang kitab, siapa dia suka tulis al-faqir ila Allah. Banyak aja tu. Al-faqir ila Allah. Dia tak tulis MA, BA, PhD. Mana ada? Al-faqir ila Allah. Ataupun al-faqir wal haqir. Fakir lagi hina. Kerana fakir ni gelaran yang Allah bagi kepada hamba dia. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Siapa hamba Allah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut Tuhan sebut lagu ni. Patut otak kita ni lah. Subhanallazi asra bi Muhammadin. Kan? Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Tak, Allah tak sebut Muhammad. Allah sebut bi 'abdihi. Jangan perjalanan tu perjalanan hebat. Nak jumpa Tuhan. Kan? Tapi Allah sebut abdihi, hamba-Nya. Jadi hamba ni gelaran yang tinggi. Ya, dalam ayat yang lain Allah sebut, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kamu tu fakir di sisi Allah. Ulama kata peringkat kehambaan yang paling tinggi bila hamba tu terasa cukup fakir, cukup berhajat, amat memerlukan Allah. Itulah hakikat kehambaan. Lagi tinggi kita rasa fakir, lagi tinggi ubudiah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tu setengah ahli sufi, dia daripada takbir sampai salam duk meleleh air mata sembahyang. Allahu akbar. Dia hadir hati ni, dia terlampau fakir, tak larat nak angkat tangan melainkan izin Allah. Tak boleh nak sebut Allahu akbar melainkan izin Allah. Tak boleh nak niat qasad ta'rat ta'yin melainkan dengan izin Allah. Yang menggerakkan anggota dia, bibir dia, menggerakkan hatinya Allah. Daripada takbir sampai salam. Tu dia hudur hati kepada Allah. Di antara sebabnya dia merasa terlampau fakir. Jadi Allah Subhanahu wa taala makna kata tutup pintu kaya, tak kaya lah dah kita ni. Allah buka pintu fakir. Kita ni di sini tak apalah. Mati besok baru kita tahu kelebihan fakir. Nasib baik Tuhan tak bagi aku kaya. Soalan tak banyak. Macam sahabat ahli supa, baju selai. Baju itulah guna untuk semayang, baju itulah guna untuk tidur. Baju itulah. Tuhan nak soal apa? Kita ni banyak soalan. Baju jubah saja 20 helai. Dia dah kena jawab. Masa tu kita kata, Allah, kalau aku miskin dah dulu di dunia, alangkah baiknya. Pasal semua disoal. Semua kena soal. Pakaian kita, makanan kita, kenderaan kita, rumah kita. Semua soal. Satu. Itu yang mana puak-puak sufi dia memilih hidup cara cukup buat ibadat jadilah. Itu dia kan. Keenam, tertutup pintu angan-angan dan terbuka pintu menyegerakan bagi maut. Tertutup pintu angan-angan. Sebab apa? Dengan sebab terbuka pintu maut, pintu kematian. Dia duk nampak mati makin dekat. Kematian makin dekat. Jadi tak ada nak angan-angan apa lah. Orang yang lupa mati ni payah. Nak jadi Perdana Menteri yang ke-9 pula dah. Aku fikir kat mana? Tak yang DAP tu, DAP. Bincang-bincang DAP nak Perdana Menteri ke-9 Dr. Mahathir, bukan Anwar. Dulu kami nak Anwar sebab berkeli dengan Dr. Mahathir. Mahathir letak jawatan. Lah ni nak Mahathir pula, tak mahu Anwar. Percakamak dah bapak tu. Tak payahlah, ya Allah. Hang dah pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun.
Lepas tu jadi menteri 22 bulan. Nak jadi pula Perdana Menteri 6 bulan pula dah. Aku pun tak erti lah. Nak buat macam mana tu? Mana ada Perdana Menteri di dunia ni? Kan? Mana ada orang bincang bakal Perdana Menteri? Adakah parti-parti dalam dunia ni duk bincang bakal Perdana Menteri? Tak ada. Hang dah menang, baru nak cari siapa jadi menteri. Dia jadi bakal Perdana Menteri. Duk berebut bakal Perdana Menteri. Kan? Dibagi masa kepada PKR. Jawab cepat. Setuju tak setuju? Dr. Mahathir bakal Perdana Menteri. Aku tak kerti lah. Tak ada matlamat hidup. Kan? Berjuang tak ada matlamat. Tuhan tunjuk dekat kita. Allah kata apa? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa lari daripada peringatanku, yakni Al-Quran, ku jadikan hidupnya sempit. Sempit nak bincang pakai Perdana Menteri. Ya Allah. Menang belum tentu lagi. Ingat Dr. Mahathir bertanding Langkawi boleh menang ah? Oh, jangan buat pasal. Tak apalah. Tuhan kata apa? Tuhan kata qulillah summa zarhum fi khawtihim yal'abun. Katalah Allah, biar mereka main-main, sibuk dengan main-main. Kita buat kerja kita terus. Jadi Allah Ta'ala buka pintu kematian dan Allah tutup pintu angan-angan. Itu tanda nak jadi orang soleh. Dia makna dia sentiasa ingat mati. Hang nak ingat mati ke tak ingat mati, hang akan mati. Raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Qul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum. Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu. Kita amal apa yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kata apa? Ad-dunya salah satu ayyam. Dunia ni 3 hari ya. Jangan duk kira setahun, seminggu, sebulan ya. Kita kira 3 hari ya dunia ni. Amsi madha. Hari kemarin dah terlepas. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Kemarin hari Rabu. 16 bulan ya. 16 17. 16 hari kemarin dah terlepas. Hang menangis air mata darah, takkan dapat dah hari kemarin. Apa yang kita buat kemarin, itulah yang kita terima besok di akhirat. Hari kemarin dah terlepas. Bukan hak kita dah. Wa ghadan la tadri atudrikuhu am la. Hari besok kamu belum pasti kamu berjumpa atau tidak dengan hari besok. Besok belum tentu kita punya. Aku masukkan makanan ke mulutku, belum sempat aku telan. Kemungkinan maut akan menyambar aku, kata Nabi. Ku langkahkan kakiku yang kanan, kemungkinan belum sempat aku melangkah kakiku yang kiri. Maut datang. Maut ni, ini bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Hari besok belum confirm kita punya. Kemarin confirm bukan kita punya. Habis mana hari kita? Wa yaumun anta fihi faqtanimhu. Hari yang kamu ada hari ni rebut. Jangan tunggu sampai esok. Nak buat apa buat hari ni. Makna apa? Sebab kita sentiasa ingat kepada mati. Tok Guru ni Aziz kata Allah yarham. Ingat mati ni ibarat kita bawa kenderaan. Bawa motor, bawa kereta. Kenderaan tu brek dia elok. Brek dia elok. Kita bawa kereta. Kereta kita brek ni elok. Kan? Bila kita terlalai, nak terlanggar, orang depan, pum, kita tekan brek. Selamat tak? Selamat. Kita kono tak lepas, kita tekan brek. Selamat tak? Selamat. Cuba brek tak makan, terjun kau. Jadi, ingat mati ni ibarat kenderaan dah brek. Brek yang elok. Bila kita rasa nak terbabai, nak tersilap, tekan brek. Ingat mati, tak jadi. Benda yang tak elok kita nak buat tu tak jadi. Sebab ingat kepada mati.
Sebab itu ingat mati ni salah satu daripada sifat mahmudah. Sifat yang baik. Itu dia. Jadi itu yang keenam. 6 perkara ni kata Ibrahim ilmu Adham, insya-Allah akan makna kata menyebabkan orang tu makna kata jadi orang yang soleh. Ingat semua ni. 6 ni ingat selalu, insya-Allah akan mengheret kita jadi hamba Allah yang soleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Jadi kita hari ni ni mana ni ada berapa kampik lagi simen? 4-5 kampik lagi ada. Di bulan bila kita tentara nak main baru boleh lah, insya-Allah. Jadi kita nak buat tu kaki 5 malam cerita tu. Jadi semua kita tumpu sana lah. Insya-Allah. Kita mula pada hari ni, insya-Allah. Nak ambil dawai tu. Dekat pokok tu ada satu gulung dawai. Dawai duri. Kena ni lah. Bila kita nak balik lagi, kita pasang lah dawai duri tu. Tidak lembu dan empuh pula. Boleh ambil tiang tu lah. Tiang besi buat sementara. Untuk buat pagar. Supaya lembu tak pijak. Ada pijak lagi ni. Kalau nak kena tutup mah. Kalau nak tutup takut hujan pun kan. Tengok cuaca. Tapi zinc tu banyak. Elok kita tutup lah. Tengah malam kita tidur, ada hujan tak kan? Kita tutup dia lah. Habis air kerja kita tutup. Supaya semen tu tak ni, kalau hujan turun dia tak ni lah. Itulah kerja kita hari ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita niat dengan elok. Dengan tujuan nak mengukuhkan ekonomi pondok. Jadi kalau kita mati pun, generasi akan datang sambung kerja-kerja kita. Kita telah meletakkan satu asas yang cukup kukuh. Pasarana ada. Semua ada kan. Cuma kalau takdir kita tak ada, besok orang lain nak sambung, mudah lah. Dia kerja tu dah mula buat. Kan? Kita cari pasaran, mengedarkan apa semua daging, apa semua nanti, insya-Allah. Jadi mana sikit demi sikit, insya-Allah Allah akan buka pintu kemudahan untuk kita. Niat kita, mudah-mudahan kerja buat kita ni dijadikan oleh Allah sebagai ibadat, insya-Allah. Kerana Imam Ghazali kata, apa saja yang kita buat untuk ibadat, ianya ibadat. Tengoklah kita Sayyidus Salikin buku 3. Bab dunia akhirat. Kerja-kerja dunia ni yang membantu untuk ibadat, maka kerja itu dah jadi ibadat. Jadi amalan akhirat, bukan amalan dunia. Jadi kerja kita nak jadikan kerja dunia sebagai ibadat. Ada orang kerja ibadat jadi dunia. Kerja akhirat jadi dunia. Dia berjuang jadi dunia, sembahyang dunia, baca Quran dunia. Kita kerja dunia nak jadikan ibadat. Kerja ibadat tu ibadat dah lah. Jadi kita dapat yang ibadat pun dapat pahala, kerja dunia kita pun dapat pahala ibadat. Yang tu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah.